Assalamualaikum guys. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat pagi Tok. Selamat pagi. Sekejap bagi Tok nak adjust dulu Tok punya kedudukan iPad. Tok tengah breakfast lagi ni geng. Oh baik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban amin. Pagi Tok, pagi. Apa khabar semua? Adjust tap betul. Tok nak 10k like. Okay, 10k. 10k like. Makan apa? Makan nugget dengan telur. Tok nak 10k like plus 100 share. Pagi ni, let's go. Okay, let's go guys, let's go. Tunggu 1895. Ini saya tak semalam ni. Salam Tok. Pagi guys. Nasi unduk apa? Pak Din tadi ada chat ke? Tak ada, bukan. Pak Din tak ada chat siapa. Ni bukan Pak Din ni Tok. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Semalam Pak Din suruh tanya Tok. Tanya apa? Guys, laju guys. Mana Tok punya 10k like ni? Macam mana kita nak start kelas ni? Sebelum Tok cerita pasal setup spike tu, Tok nak tanya korang. Korang masuk ke tak masuk? Tu dulu nak tahu. Ke korang tengok juga? Watamanna dib anta wa ya. Lagu dia Amal Hijazi, ya ke? Tu bukan lagu Dain Syed ke? Sekejap, Tok buka sekarang. Ain kata Amal Hijazi lagi sedap. Okey, Tok buka sekarang. Kita fighter, kita cari sekarang. Nama tajuk apa? Nama tajuk? Ain, nama tajuk apa? Oh, perempuan ke yang nyanyi lagu ni? Perempuan yang nyanyi lagu ni? Sarapan apa tu? English breakfast guys. Oh, English breakfast. Okay guys. Okay, kita dah cukup dah 10k like. Sekarang Tok nak korang bantu Tok cukupkan 100 share. 100 je share. 100 share.
Okay, 100 share. Kita dah boleh start dah apa yang kita nak buat pagi ni. Alhamdulillah. Seratus share, kita start kelas kita pagi ni. Tak cukup, kita end live. Settle. Guys, awak tak nak belajar ke? Tu nak 100 share ni. Mel lah bagi 100 share kat tu. Dekat bawah ni geng, dekat bawah ni ada ni. Tak, lagu lain lah. Lagu Yarab juga sedap. $25 mengejar. Tu nak bagi setup ni. Cheers tu, English breakfast. Ya, betul. English breakfast, geng. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dah bersiaran langsung lebih kurang 20 minit. Okay, 20 minit. Sekarang ni tu nak korang bantu tu cukupkan 100 share. Okay, cukup 100 share. Kita mula kelas kita pagi ni dengan bacaan doa. Lepas tu kita terus shoot pada agenda utama kita. Jom. Lagu tu sedap lah. Ya betul, lagu tu sedap. Tu yang Pak Din tunjuk semalam Rumah Tok ke? Bukanlah. Kita orang tengah berlibur. Lagi liburan. Okey. Lagi liburan ni. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Kopi ke? Bukan. Untuk minum air ni 1 jug air masak. Okay. So pagi ni tu tak ada agenda yang besar sangat pun sebenarnya.
Tak ada agenda yang besar sangat pun. Agenda tu lebih kepada yang pertama, tu nak bercerita dekat korang tentang apa nama ni, pembelajaran yang Pak Din kata semalam, betul? Semalam Pak Din suruh cerita apa kat korang ni? Pak Din suruh cerita apa dekat korang? Pak Din suruh cerita apa semalam? Spike News. Okey, baik. Okey, knowledge ni pagi ni sahaja yang Tok akan ajar dan Tok tak akan ulang. Okey, jadi Tok nak korang alert dan faham, dengar serta menghayati apa yang Tok cuba sampaikan pada pagi ini. Sekejap, yang ni dia tak bergerak ni. Okey. So, lupa tak, sebelum kita start kelas kita pada pagi ni, jom kita baca doa dulu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nawil qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, berikan mereka yang masuk live pada pagi ini ya Allah keterangan hati, kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu-Mu ini ya Allah. Permudahkan urusan kami ya Allah pada hari ini ya Allah. Jadikanlah urusan hari ini ya Allah lebih baik dan dibimbing dan serta diredai oleh-Mu ya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, so untuk pembelajaran pagi ni simple sahaja. Okay, Pak Din dah bercerita semalam tentang news. News, macam mana kita boleh dapat price yang handsome. Korang tengok ni, dua price yang Tok kepung ini ialah dua price yang Tok bagi dekat dalam channel Telegram Tok. Betul atau tidak guys? Betul atau tidak, dua price ini ialah price yang Tok bagi dekat dalam channel Telegram Tok. Betul atau tidak? Seorang tolong verifykan dengan Tok boleh? Okey, betul kabur? Kenapa kabur? Jelas ni. Okey, dua zone ini ialah dua zone yang Tok bagi waktu sebelum news. Dekat mana Tok bagi semalam? Korang boleh tengok. Tok ada stage. Okey ni. Spike area ni Tok bagi pukul berapa ni? 8.21 8.21 spike area for precising maybe at 1896 to 1893. Okey, ini ialah price dia. Okey, dalam masa yang sama korang pun memberi kerjasama dekat Tok dengan memberi 400 paus. Okey, korang memberi kerjasama dekat Tok dengan memberi 400 paus dan Tok pun buatkan video untuk korang. So dalam video ni Tok dah bagi tahulah dua possible place. Okey, dua possible place yang di mana price berkemungkinan untuk melakukan reaction. Okey, tak kisahlah sama ada news itu USD berada dalam keadaan strong ataupun berada dalam keadaan weak. Sebab bila price belum keluar, bila data belum keluar, kita tak boleh nak predict terus guys. Okey, bila data belum keluar, kita tak boleh nak predict terus. Kita tak boleh nak kata okey, saya menjangkakan USD strong. Melainkan jika kita ini seorang yang memang suka membaca dan kita membuat pembacaan terlebih awal. Kalau kita membuat pembacaan terlebih awal, ya, kita boleh membuat jangkaan awal berkenaan dengan US dollar. Cuma sekarang ni macam mana kita nak mengaitkan technical analysis dan juga news. Macam mana kita nak mengaitkan Fibonacci pula. Kita nak mengaitkan technical analysis dan juga news. So untuk kita mulakan kelas kita pada pagi ini, apa kata korang bantu Tok cukupkan dekat sini. Like ni Tok nak berapa ni? Tok nak like Tok ni ada 50k like. Baru kita borak berkenaan dengan cara macam mana Tok identify dan Tok membuat technical analysis, gabungan technical analysis serta fundamental issue. Okey, Tok nak 50k je pagi ni. 50k like, lepas tu share ni korang tambahkan jadi 60 ke 70 sudahlah. Okey, 50k like. Ada 25 lagi. So sekarang ni 214 orang mata memandang. Kalau seorang tolong bagi 100 pun dah cukup. Okey, 100 tak cukup. Kena bagi seorang 200. Okey, seorang 200. Korang pergi tap screen sekarang supaya kita boleh start kelas awal. Start awal, habis awal lah. Simple. Sebab hari ni Tok, kalau korang tanya Tok hari ni program Tok ialah apa tahu? Tok tengah ada
Tok Tengah ada tu. Ada seminar. Ada seminar. Hari ni ada 2 sahaja agenda tu. Ada 2 sahaja agenda tu. Apa yang tu nak sampaikan dekat korang hari ni ialah tu nak ajar korang berkenaan dengan news. Semalam kalau Pak Din bagi tahu kan kita live trade betul tak? Kita live trade sama-sama kan. So kita live trade tu bersama dengan tim seminar kita hari ni lah. Okay. Tapi tu kita live trade pun santai-santai saja. Bukannya buat apa-apa pun. Okay, seminar apa tu? Dia bukan seminar, dia lebih kepada drilling. Sebab tu nak build team. Tu nak buat team. So bila tu nak buat team, I need to prepare my team. So tu tengah mempersiapkan team tu. Ada swimming sekali ke tu? Tak ada, swimming tak ada dekat sini, ada sungai je. Okay, guys, cepat guys. Tu nak 50k je. Cukup 50k kita terus shoot. Kita terus menceritakan, kita terus menceritakan berkenaan dengan perjalanan goal semalam. Dalam masa yang sama kita boleh juga buat video. Tu akan buat lagi satu video untuk cerita goal hari ni akan bergerak ke mana. Macam biasalah guys, macam biasalah. Okay, kita nak mulakan goal bergerak ke, pergerakan goal ke, kita nak mulakan kelas kita ni dengan pelajaran. Buatlah tim di Indonesia tu. Itulah tu sebenarnya ada rancangan-rancangan sebenarnya. Cuma belum jumpa jalan untuk bermaus tautin di sana ya anda. Belum jumpa jalan lagi. Okay, so insyaAllah kalau jumpa jalan nanti Tok dengan Pak Din akan berangkat ke sana lah. Okay, tak nak buat tim di Singapura. Semua tempat nak buat tim ni. Semua tempat nak buat tim. Okay guys, kita dah cukup 50k. So kita nak buat analisa gol ke? Kita nak buat analisa gol sekarang ke? Ataupun kita nak belajar dulu? Korang nak yang mana dulu? Kalau nak belajar dulu tekan 1. Kalau nak buat analisa gol dulu tekan 2. Pantas guys. Analisa dulu ke ataupun belajar? Analisa tekan 2, belajar tekan 1. 2, Tok nampak 2. Okey, ramai yang minta analisa dahulu. So kita akan buat analisa gol dahulu, video, dan tu akan hantar dekat dalam channel Telegram tu. Okey, tu akan hantar dekat dalam channel Telegram tu. Okey, dah siap analisa. Tu dah siap analisa guys. So bila korang dah mula untuk melihat gol ni, sebenarnya dia mudah je nak analisa. Percayalah tu cakap. Okey. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So, dengan tu hari ni macam biasa kita akan mulakan kita punya analisa pagi untuk XAU USD. So semalam alhamdulillah kita punya perjalanan goal, kalau korang follow yang video yang Tok dah hantar, buy kita dapat lebih kurang dalam 160 pip, sell balik kita dapat lebih kurang 120 pip. So semalam buy and sell dekat dalam range goal ini sahaja kita dapat lebih kurang 280 pip. So bukan kita nak cerita pasal benda tu sekarang, kita nak bercerita tentang perjalanan goal hari. Apakah expectation movement untuk goal hari ni? Okay, so kalau korang tanya Tok, macam biasa kita mulakan chart kita di time frame daily. Kita lihat apa yang berlaku. So kalau korang tanya Tok, semalam Tok nampak dekat sini ada satu BOV Okay, ada satu BOV yang terhampir. Ini BOV yang terhampir. Kalau kita nak bercerita tentang BOV yang paling latest, yang mana tu? Yang inilah. Dia tak akan lari dah. Ini saja BOV yang paling latest. Tapi yang terhampir yang mana? Yang ini. Menandakan momentum untuk meneruskan perjalanan ke bawah itu tinggi. Okay, bila dia dah bagi tahu, perjalanan harga ini berkemungkinan untuk meneruskan ke bawah. So kita kena cari direction kita. So direction kita pada awal minggu sama sahaja guys. Sama sahaja. Yang di mana Tok kata, weekly ini sudah close dalam keadaan breakout sell. Okay, bila dah ada breakout sell, perjalanannya mesti ke mana guys? Mesti ke BOA. Itu yang pertama. Okay, so dah ada breakout breakout V, cari A, itu ialah direction. Ini ialah direction. Big picture inilah direction. Tapi di manakah tempat-tempat yang dia berkemungkinan besar untuk berhenti? Kita ambillah di atasnya sahaja. Contoh dekat sini. Ini ialah zone resistance time frame daily. Dalam masa yang sama, kalau korang ingat yang Tok ajar, kita cuma ajar dekat korang CFA daily H4, H1. So ini ialah CFA yang di mana korang kena cari roadblock dia. Tapi lain case dekat sini yang kenapa? Sebab kita bermula dengan time frame weekly.
So bila kita bermula dengan time frame weekly, automatic dia jadi weekly, daily, H4. So korang cuma perlu marking ini sahaja sebagai korang punya tempat row block. So lagi satu row block yang korang kena marking dekat mana? Dekat time frame H4. So pergi dekat time frame H4 untuk korang mark korang punya row block. So kalau nampak dekat sinilah row block paling hampir. Jadi perjalanan goal hari ini boleh berkemungkinan untuk ke mana tu? Perjalanan goal hari ini berkemungkinan untuk mencecah ke, Tok bagi tahu siap-siap mencecah ke price-price yang Tok mention ini. Sini, sini, sini. Tapi hari ni punya movement, gold punya movement biasanya sehari dia punya range is 100 ke 300 pip. Jadi kalau hari ni punya perjalanan, kalau korang tanya untuk one way movement, dia boleh shoot terus pergi 1885. Ini ialah tempat yang di mana kita boleh tunggu. Masih berpotensi untuk turun ya tu? Ya betul. Masih lagi berpotensi besar untuk turun. Bukan sekadar berpotensi, dia berpotensi besar. Tok, mana nak cari zone entry tu? So, zone entry yang Tok akan refer ialah di time frame H4. Yang mana ini yang pertama. Okey, dan ini resistance yang kedua. Tapi kalau kita refer balik dekat line chart, resistance ini sudah diambil. Betul? Okey, nampak ni? Resistance ini sudah diambil. So, ini kita akan jadikan dia sebagai satu benchmark lah untuk sell gold. Ini sahaja benchmark kita. Okey, Tok saya nak precise lagi dekat time frame H1 boleh? Boleh, tak ada masalah. So inilah zone yang korang kena alert. Ini sahaja. Lebih kurang 1904. 1904 jika ada confirmation, inilah tempat yang di mana korang boleh tekan sell. Okey, ada chance untuk retrace buy kan? Okey, untuk retracement buy macam biasa waktu Asia session. Perjalanan Asia session ialah daripada mana? Kalau sekarang korang scroll TikTok akan ada banyak orang yang tengah buy gold. Okey, kenapa dia tengah buy gold? Sebab Asia session. Asia session bermula jam berapa waktu Malaysia? Jam 6 pagi sehingga jam 12. Ini ialah waktu Asia session. So kalau korang nak buy, make sure korang kena exit sebelum 12 tengah hari ini. Okey, itu ialah exit buy yang terbaik. Kalau korang buy lepas daripada sini, dia merisaukan. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan anytime dia boleh buat satu movement untuk ikut trend semasa. Itu dia punya trik yang korang kena alert. Dalam masa yang sama, Tok saya rasa dekat sini macam tak logik kita nak entry sell. Kita nak trend entry sell lagi tinggi tu. Boleh tak? Boleh. Tarik trend line dekat sini, korang akan nampak ada 1 touch, 2 touch and this is the 3 touch. So ini akan jadi possibility untuk korang tekan sell juga. Okay, so kita jadikan ini sebagai semua confluence yang ada. Tok saya pakai body ke nak pakai shadow? Dua-dua boleh wak. Yang membezakan dia cuma risk management awak sahaja. Kalau awak pakai shadow macam ni, risknya lebih kecil lah berbanding dengan awak pakai body. Itu sahaja. Okay, so ini ialah analisa kasar berkenaan dengan gold punya perjalanan hari ini. Sampai atau tidak, wallahualam, Tok hanya insan biasa yang ingin menyampaikan. Bukannya seorang ahli nujum yang boleh menjangkakan 100% punya gold movement. Okay, so video ni Tok akan simpan, save, terus. Gold memang suka trend line ya Tok? Tidak, gold tak suka trend line. Gold dengan trend line 50-50. Okay, as usual, Tok akan hantar video Tok ni dekat dalam channel Telegram Tok guys. Okay, Tok akan hantar video ni dekat dalam channel Telegram Tok. Okay, so korang boleh tengok benda ni tengah processing. Jadi sekarang ni siapa yang belum follow Tok, tekan button follow. Gold suka-suka dia. Ya betul, gold tu memang suka-suka dia sahaja. Okay, siapa yang belum follow Tok, tekan button follow sekarang. Tok nak tengok. Okey, salam Tok, mohon analisa Euro NZD. Tok, boleh tak terangkan waktu Asia, UK dan Indonesia pukul berapa? Alamak. Okey, nanti kita akan terangkan. Siapa yang belum follow Tok, tekan button follow. Pergi dekat profile TikTok Tok ni sekarang. Nampak tak ada link tree ni? Korang tekan link tree Tok ni. Dah tekan link tree Tok ni, terus tekan full syllabus dengan Tok. So pagi ni Tok nak korang cukupkan dekat Tok ni 16150 semula. 16150. Cukup 150, 16150. Kita akan mulakan pembelajaran berkenaan dengan gold. Semalam ramai yang buy news Junam. Dia bukan bagi Tok, dia tak salah sebab Tok pun tekan buy guys. Okey, Chehburn 91, Tok pun tekan buy. Tapi korang tengok, dia kena berreason guys.
Maksud reason tu ialah, tengok goal plan spike for news. Ni Tok bagi bila ni? 8.18. Sebab apa? Sebab korang punya pause. Mana pause korang bagi kat tu? Ni Tok minta 400, korang bagi 400 juga. So Tok menunaikan Tok punya janji dengan memberi korang video berkenaan dengan spike. Dan Tok tambah lagi spike area precising. Tok precisekan lagi untuk korang. Okay, precising korang sampai 1896 sehingga 1893. Ini ialah tempat reaction. Dan kita masuk dekat price berapa tu? Korang tengok 1897. Yang ni sebab apa? Sebab spread tengah kembang lah. Sebab spread tengah kembang, jadi kita masuk pun lambat. Dan ini ialah account investor, student tu masuk. Student tu masuk dekat sini, and then kita close dalam 50 pip kalau tak silap tu semalam. Kita dapat sharp entry dekat bawah tu. Korang boleh tengok. Ada tak SL? Ada. Still kita letak SL kita memang letak SL. Macam mana Tok boleh tahu itu ialah area possible untuk spike? Itu yang kita nak belajar hari ni Ain. Itu yang kita nak belajar hari ni. Okay, itu yang kita nak belajar hari ni. Semalam waktu ni yang ni kalau korang nak tahu, waktu ni kita live trade dengan Tok, dengan Pak Din semua. Dan Pak Din kawan-kawan dia flip, jangan cerita semalam. Okay, jangan cerita dia flip berapa semalam kan. Hari ni disebabkan dia flip hari ni, lusa besok malam kita orang nak buat barbecue kambing seko. Situ tempat liquidity. Ya betul, itu ialah tempat liquidity. Cuma bagi mereka-mereka yang baru dekat dalam ni, Tok tahu korang tak faham pun liquidity ni apa. Betul tak? Korang faham ke liquidity ni apa? Okay, korang faham ke liquidity apa? Kalau korang tak faham, Tok nak terangkan. Kalau korang dah faham, Tok tak perlu terangkan. Simple je. Sebab lain orang, lain dia punya pemahaman dia guys. Lain orang, lain dia punya pemahaman. Tak faham. Okey, baik. So itu yang kita nak cerita hari ni. Itu yang kita nak cerita hari ni. Saya belum faham liquidity. Liquidity itu ialah tempat. Sekejap bagi Tok buat edit video dulu ni. Goal review. Berapa bulan ni? 16 hari bulan 8 2023. Ke manakah kita hari ini? Atas ke bawah? Pop. Okay guys, macam Tok bagi tahu tadi, siapa yang belum follow Tok, tekan button follow sekarang. Okay, kambing perak dengan sobat paper. Dan ya betul, kita nak pergi cari Pak Mat Western je lagi. Okay, tekan button follow sekarang. Tok nak cukupkan dekat sini dulu. Tok nak release video ni guys. Tok nak release video ni. Tapi korang kena bantu Tok cukupkan dekat sini dulu. Tekan button follow, tekan link tree Tok. Tekan full syllabus dengan Tok ni, dengan pantas. Tok nak korang tekan sini, terus join sini. Cukupkan dekat Tok sekarang ni. Tok nak cukupkan sekarang ni 16,150. Lagi berapa orang je ni? Sikit je. Semalam letak PO 1892 tapi tak ambil. Dia ada reason kenapa dia tak ambil. Okay, dia ada reason kenapa dia tak ambil. So hari ni Tok nak ajar korang macam mana korang nak buat forward test dan back test menggunakan setup news. Korang nak trade news lepas ni, macam mana korang nak menjangkakan logik atau tidak untuk dia bergerak ke situ. 1892 kalau awak tanya Tok, dia tak logik untuk sampai situ. Okay, maksimum dia boleh pergi semalam 1894. Lebih kurang lah 1894 tu pun sebenarnya dah terlampau jauh kalau ikutkan dengan news semalam. Jadi hari ni Tok nak ajar korang A to Z ni. Persoalannya, adakah korang boleh bantu Tok untuk mencecahkan ini atau tidak? Kalau rasa yang dalam ni semua dah join, simple je guys. Korang pergi tekan button share ni banyak-banyak, biar dia orang masuk, dia orang tahu, oh adanya channel yang pagi-pagi dia dah buat live, and then dia dah menyebarkan education, serta dia dah memberi perjalanan goal hari itu. Sebab tu Tok nak minta korang share je guys. Korang share. Kalau tak ada orang baru, macam mana kita nak spread the knowledge? Okay, korang bantu Tok share, kita akan terus settle down everything. Okay, lagi satu Tok nak bagi tahu korang, untuk intake personal coaching sudah mula untuk dibuka untuk bulan hadapan. So, siapa yang berminat boleh PM cucu Tok. Okay, untuk interview session dengan Tok. Okay, mana lagi guys? Mana lagi fighter-fighter kita? Kita nak share, kita cukup 100 dulu. Dalam masa yang sama kita nak cukupkan dia 16,150.
16150 baru kita boleh bermula. Okeylah, tak payahlah 16150. Korang cukupkan dekat tu lagi 7 orang sahaja. Lagi 7 orang sahaja tu nak. 125, cukup 125 kita release video ni and then kita belajar terus. Boleh? Cukup 125 je belakang ni. 16125. Okey, 16125. Dah share tu dengan kawan FB. Moga ramai. Mantap guys, terima kasih. Okey, terima kasih. 1625 kita terus release video goal hari ini. Okey. Kita release video goal hari ini, lepas tu kita akan buat apa guys? Kita akan teruskan pelajaran kiri. Pelajaran kiri pula. Pelajaran kita hari ini. Macam Tok bagi tahu guys, konsep Tok simple je. Tok memang tak akan bagi signal dengan jelas. Sebab apa? Sebab kalau Tok bagi signal dengan jelas, korang tak ada reason untuk korang belajar. Korang lebih suka ikut. Dan kalau korang terciduk dekat ikutan itu, korang akan mempersalahkan orang yang memberi. Jadi, itu ialah konsep manusia guys. Tok pun macam tu juga. Sebab tu Tok memilih untuk tidak memberi apa-apa signal. Okay, Tok lebih suka untuk berkongsi. Contoh macam ni lah. Kalau ikutkan Tok boleh je bagi, okay guys, buy dekat area sini. Tapi Tok tak akan bagi buy. Why? Tok akan bagi video, Tok akan bagi knowledge berkenaan dengan ni. Perkongsian macam ni sahaja yang Tok suka. Okay, mungkin ada yang rasa macam, alah Tok ni bila dia nak bagi signal? Dia bukan bagi signal pun. Mungkin ada yang kata macam tu kan. Tapi nak buat macam mana guys? Hakikatnya memang itulah. Sebab Tok dah ada pengalaman yang di mana bila kita bagi signal, kita hit SL. Katakanlah bagi 10 signal, 1 hit SL, 9 yang hit TP. Contoh macam tu. Yang 1 hit SL itu digembar-gemburkan, yang 9 itu dia diam-diamkan. Contoh begitulah. So bila jadi perkara-perkara begitu, Tok belajar daripada kesilapan yang lama. So Tok mengambil keputusan untuk, baiklah aku mengajar benda yang betul supaya mereka boleh gunakan yang terbaik. Itu sahaja. Guys, lagi 4 orang sahaja. 4 orang lagi. 4 orang guys, 4 orang. Saja nak bagi tahu guys, dekat kepada bateri telefon sahaja. Bateri Tok ni tak boleh lama. So kalau korang lambatlah korang dapat dia punya penelahan dia. Yang belum tekan button follow, yang baru tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi dekat profile TikTok tu. Terbaik Tok beri joran, jangan berikan. Ya betul. Tekan profile TikTok tu, tekan link Tok ni. Tok nak cukupkan sekarang ni 16125 je untuk kita release video ni. Tekan yang atas ni sekali, full syllabus dengan Tok. Kalau korang nak tengok biru-biru, bukan dekat channel Tok. Tapi kalau korang nak tengok biru-biru, tekan dekat belajar dengan Pak Din. Dua ini ialah dua channel kolaborasi dengan Tok. Korang boleh tengok. Channel dia penuh dengan kebiru-biruan. Tengok. Biru-biru lagi. Masya Allah. Masya Allah. Channel dia penuh dengan kebiru-biruan dan education juga. Korang tengok ni withdraw bila ni. Banyak now ni. Okay. So dah cukup belum? Okay, good. So kita terus release video ni as promises. Okay. So boleh tak kita nak mulakan kelas kita pagi ni dengan cara, okay, kita tengok analisa dululah Euro NZD. Tengok dulu Euro NZD kawan kita ni. Kita tengok dulu yang Euro NZD kawan kita. Lepas tu baru kita fokus. Euro NZD Euro NZD kena hati-hati sebab hari ni ada news pukul 9.30 ke pukul 8.30 macam tu. Okay, Tok nampak Euro NZD buy. Dia boleh naik lagi tu sampai sini. Weekly ada lagi kat sini. Tu sahaja. Okay, itu je lah untuk Euro NZD ni je lah. Tak ada yang lain pun. Okay. Tu dekat jangan lupa hold masih. Jangan lupa hold masih. Yuri kena dah awak hold apa? Buy ke sell? Tok confuse lah. Semalam dia macam dah bagi buy, lepas tu dia dah close merah. Semalam Tok buy kat sini. Lepas tu TP. Kat sini Tok sell balik HBE. Dah malas lah tengok pair ni. Pair tak sekolah ni. Okay, kita nak cerita pasal goal. Macam mana semalam kita dapat zone tu. Jom. Dah ready ke belum ni? Kalau dah ready tekan 1. Kalau dah ready tekan 1. Investor pun dah tutup tu. Ya betul. Kalau dah ready tekan 1. Tu nak tengok.
Okay, good. So, Tok ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru masuk. Mungkin ada yang tengah masak-masak sarapan kan pagi-pagi ni. Mungkin ada yang baru nak pergi kerja. Mungkin ada yang baru masuk office. Atau mungkin ada yang sedang sarapan. Jadi pagi ni Tok nak cerita apa dekat korang? Tok nak bercerita tentang macam mana kita nak target zone news. Okay, zone news. Okay, benda pertama yang korang kena identify sebelum untuk korang trade news. Okay, benda pertama yang korang kena identify ialah, yang pertama ialah type of news. Type of news. Maksud type of news ni apa? Contoh, rate ke? Rate tu maksudnya inflation rate, interest rate dan sebagainya. Ataupun monetary policy ke? Ataupun manufacturing ke? Okay, ini ialah benda-benda yang korang kena alert dulu. Korang kena kenal pasti type of news. Ini step by step tau Tok ajar ni. Okay, tulisan tu lagi cantik daripada Pak Din. Okay, dengar ni step by step Tok ajar ni. Nombor satu, korang kena kenali news. Type of news. News apa yang korang nak trade? Okay, lepas korang dah kenal news, korang kena buat backtest. Backtest tu macam mana tu? Korang pergi dekat news tu. Contoh, korang ambil inflation rate. Inflation rate, contoh inflation rate. Korang pergi dekat inflation rate. Lepas korang dah pergi dekat inflation rate, apa yang korang kena buat? Korang buka dekat chart, korang tengok tarikh bila. Contoh, inflation rate keluar 5 hari bulan 3. Okey, 5 hari bulan 3 tahun ni. Korang pergi dekat chart 5 hari bulan 3 ni, korang tengok timing dia keluar ni, contoh 8.30 PM. Contoh 8.30 PM ni korang identify berapa panjang candle tu. Shadow, termasuk shadow. Shadow bawah korang kena identify dia ada beberapa kriteria. Contoh, overall candle. Okey, length dia. Nombor 2, shadow bawah. Nombor 3, shadow atas. Okey, ini ialah benda yang korang kena identify. So dalam kata lain, korang kena identify apa benda ni? Identifying range candle. Identifying range candle. So contoh semalam news apa? Atau tak ingatlah semalam news apa, sebab dalam team tu ada seorang yang memang alert dekat bahagian news tu. So Tok just tanya je dia. Tok tanya dia, okay, kejap lagi news apa ni? Okay, dia bagi tahu news bla 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 bla, berapa range dia untuk jalan. So dia kata range dia dalam 70 pip. Apa yang berlaku semalam, Tok just tengok daripada zone dia sini sampai bawah ni, ada tak 70 pip ke 80 pip? Ada. Okey, bila ada, kerja Tok simple. Tok cuma perlu cari zone yang paling hampir dengan price. Okey, zone yang paling hampir dengan price. Macam mana nak buat benda tu? Ingat step pertama tadi apa? Step pertama ialah identifying apa? Identifying type of news. Tu yang pertama. Yang kedua, lepas identifying type of news, nombor 2 ialah Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Identifying range candle. Range candle tu. So nak tahu range candle tu, macam Tok bagi tahu lah, korang kena buat backtest. Macam mana? Contoh okay, Tok tunjuk kejap. Ini ialah Forex Factory guys. Ini ialah Forex Factory. Okay, kita expect dekat sini lah. Jom kita tengok sama-sama dekat sini. Okay, kalau korang tengok ni NZD official rate. Nampak? NZD official rate. So ini news apa? Ini ialah news berkenaan dengan rate. Okey, yang lain ada tak data? Tak ada. So ada 1, 2, 3 news jam 10 yang ada kuantitatif, cuma official cash rate sahaja. So official cash rate ni benda yang sama. Kita akan tekan gambar ni, korang akan tengok latest dia jam bila. Latest dia ialah Julai bulan 12 hari bulan Julai, 24 hari bulan Mei dengan 5 April. So dekat sini korang tengok sudah 2 bulan dia mengekalkan official rate ni. Okey, dia mengekalkan benda ni. Tu yang pertama. Okey, dekat sini kita juga boleh baca
kita juga boleh baca actual greater than forecast is good for currency. So kalau dia sama, berkemungkinan untuk dia weak ataupun dia akan tiada momentum. Itu saja, sebab investor tak nak pump duit lagi, kecuali ada berdasarkan pembacaan menandakan ekonomi NZD semakin mengukuh. Itu sahaja. Okey, kita berbalik kepada kita punya topik ni. 2 bulan dia kekalkan, tapi bulan 5 dia ada kenaikan. Okey, dia menaik. Lepas tu yang ni sama dengan forecast, yang ni sama. So expectation tu kali ni pun dia akan sama, 5.5 juga. Okey, jangkaan tu pada awal dia akan sama sahaja. Itu yang pertama. So apa yang kita boleh buat, kita pergi dekat tarikh ni. Mula-mula kita tengok dekat 5 April. 5 April kita pilih je NZD USD. Pergi dekat TradingView, make sure kalau korang pergi dekat TradingView, korang dah tukar korang punya korang dah tukar korang punya UTC kepada UTC 8. So ini ialah waktu Malaysia punya perjalanan. Dah selesai waktu Malaysia tu, korang buat apa? Korang pergi dekat NZD USD. Sekejap, Tok matikan dulu dia punya indikator ni. Okey, kita pergi dekat NZD USD. Kita pergi dekat berapa Julai tadi? 5 April. Kita pergi dekat 5 April. Tulan perak 5 April ke March? Oh, April. Okey, ini ialah 5 April guys. So ini ialah 5 April. So 5 April ini kita nak tengok jam bila ni? Jam 10 lah. News dia keluar sama je, jam 10 pagi. So 5 April 10 pagi kita tengok apa yang berlaku dekat chart. Jika 5 April 10 pagi. So ini ialah 10 pagi. Sewaktu ini korang boleh tengok official rate ini dia boleh membuat kenaikan yang mendadak dekat pair ni sejauh berapa pip ni? 76 pip. Okey, dan pergerakan dia one way. Korang tengok ni, pergerakan dia one way. Sup. Dia naik terus one way tanpa ada spike. Kenapa Tok kata tak ada spike? Sebab tak ada shadow bawah. Itu yang pertama. Dan kalau kita ukur balik shadow atas, lebih kurang 28 pip. So jangkaan kita kalau dia nak meneruskan kenaikan, korang boleh hold berapa pip untuk official rate kejap lagi? Korang boleh hold lebih kurang 80 ke 100 pip, itu sahaja. Spike dia pun kalau kita nak jangkakan, itulah price dia. Okey, itu yang pertama. Kita tengok pula, kita analisa pula 24 hari bulan Mei. 24 Mei. Mei guys. Ini ialah 24 Mei 24 Mei 10. Apa yang berlaku? Dia mengekalkan official rate ini. Dan penurunan dia korang tengok, Masya Allah, kenapa dia jalan macam tu? Lebih kurang 200 pip guys. 200 pip. Sama juga, kita tengok lagi sekali 12 Julai guys. Julai market. Okey, 12 Julai market pun sama. So dia meneruskan perjalanan sejauh lebih kurang 50 pip. So dekat sini Tok boleh jangkakan, Tok boleh menjangkakan kalau dia nak melakukan kenaikan dia itu lebih kurang 80 pip. Lepas tu berkemungkinan untuk turun balik. So dekat sini kita tahu kalau dia mengekalkan ataupun kalau dia apa kita panggil ni? Dia mengekalkan interest rate dekat sini, OCR ni dia mengekalkan. Okey, bila dia mengekalkan interest rate dekat sini, kita menjangkakan NZD USD akan strong sementara.
Okey, akan strong sementara dan weak dalam jangka masa yang panjang. Okey, kalau dia mengekalkan. Kalau dia mengekalkan, kita boleh menjangkakan instant result ialah NZD akan strong. Instant result USD akan strong. So bila dia dah strong, kita akan fokus kepada long term movement, which is sell dekat area mana? Dekat area sini dengan sini. Okey, Tok, kita nak predict yang macam mana, Tok? Yang zone yang mana? Tapi tadi kita dah tahu kalau dia nak naik instant, dia boleh naik lebih kurang dalam 70 ke 80 pip. So kita kira daripada sini sampai sini berapa pip? Baru 30 pip. Okey, so kita jangkakan dia berkemungkinan untuk meneruskan perjalanan lagi ke atas lebih kurang 80 pip ke atas sebelum dia meneruskan perjalanan ke bawah. Macam tu je lah kan kita nak jangkakan. 50 area sini. Sekejap, Tok kena ambil kotak yang lain lah. Cara yang mengira lain. Dia ada satu cara kiraan yang lagi smart. Tok kena pakai yang tu lah. Oh, ni ada. Ni. Okey, kalau tanya tu, dia berkemungkinan untuk naik sekitar sini. So, in term of technical analysis, logik atau tidak untuk dia naik sampai situ? Kita tengok. Dekat H4, Tok nampak ada satu zone. Macam tu. Okey. So, kalau tanya Tok, boleh tak dia nak naik sampai situ? Boleh jawapan dia. Jawapan dia boleh. Macam tu. Tapi korang jangan lupa dekat sini ada satu zone yang lagi besar. So kita fokus dulu zone yang depan mata ni. Zone yang depan mata ni kita fokus dulu. Okey, maksud tu kena fokus tu kena buat apa? Korang mark lah dia as a box. Mark dia as a box. Macam tu. Tok, hantar tak saya tak NZD kat ni? Tak hantar, tu tak hantar. Sebab Tok akan refer balik setengah jam ataupun 15 minit sebelum news. Okay, Tok akan refer balik benda ni. Okay, so ini adalah salah satu contoh cara macam mana korang nak identify benda ni dekat dalam market. Faham ke faham guys? Kalau faham tekan 1 sekarang. Kalau faham tekan 1. Dah banyak dah Tok kongsi ni. Okay, dah banyak dah Tok kongsi ni. Okay, so sekarang ni 330 mata memandang. Kalau korang nak dapatkan lagi knowledge berkenaan dengan benda ni, korang tekan button follow sekarang boleh tak guys? Korang tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi dekat profile TikTok tu. Tak faham? Alamak, tak faham kenapa pula tu. Okay, tekan button follow sekarang. Pergi dekat link tree tu. Tekan gambar rajah ni, tekan link tree. Guys, sementara tu korang cukupkan dekat tu 100k like. Tu nak 100k like sebelum kita bercerita. Cuma kita backtest buat news dekat gold tu. Boleh kejap lagi. Korang cukupkan dekat Tok 100k like dulu. Lepas tu dekat dalam ni Tok nak cukupkan sini 16150 hari ni juga. Tekan link tree Tok macam ni. Dah tekan link tree Tok, tekan yang atas sekali ni. Full syllabus dengan Tok, pup satu kali. Dah tekan full syllabus dengan Tok, terus tekan button join sekarang. Okay, cukupkan dekat atas ni berapa Tok nak tadi? 16150. Lagi 23 orang dengan pantas guys. Dengan pantas. Kenapa? Kenapa apa tu? Kenapa apa? Fokus fundamental all macam ni tu. Yang tu kalau korang nak dapatkan benda ni secara detail, dia tak ada cara lain dah. Memang korang kena pergi sini, pup tekan routers ni. Lepas tu korang baca lah. Dia memang kena mula dengan pembacaan lah. So kat sini kita tengok. Bla 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 bla. Okey, kat sini ni antara yang korang kena tengok. Chinese Christie's. Sekarang ni kena morning beat. Apa Chinese Christie's? Jap. As an investor with an interest decision and the latest jap. The depending concern around China economic policy, option and financial market will weigh heavily on asset investor sentiment on Wednesday. With an interest rate decision from New Zealand and the latest manufacturing service sector, Tankan survey from Japan also tap. Perhaps even more worrying investor that investment. Hari ni punya impact ni kuat ni guys.
Hari ni punya impact ni kuat tau. Apa maksudnya tu? Adik-beradik. Bukan, NZD dengan sini adik-beradik. Bukan, dia bukan adik-beradik guys. Kalau dia adik-beradik mudah. Okay, bukan adik-beradik tu. Tu kenapa tak fokus dekat NZD JPY? Sebab dia dengan JPY. JPY tu abaikan tu. Forex Factory, oil gold dengan USD macam mana tu? Itu tak boleh, dia bukan macam tu. Kalau oil, awak kena tengok Canada punya news, US dollar punya news. So itu antara news yang awak kena alert. Okay. Kalau gold, awak kena tengok USD punya news, AUD punya news, NZD punya news, Canada punya news. So itu ialah relation dia. Okay. USD awak kena fokus dekat US dollar sajalah. Itu cara dia. Okay, kita tak boleh nak expect. Okay, kita kena fokus dekat sini lebih. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh expect macam tu guys. Okay, dia tak ada istilah yang macam tu. JPY buat tok geram. Ya, betul. CAD adalah main control untuk oil. Betul, CAD adalah main control untuk oil. NZD Canada sama ke tu? Sama lah. Tapi NZD Canada ni macam Pak Din tunjuk lah. Tok nampak dia boleh naik juga. Mana NZD Canada semalam tu analyse. Tapi naik tak tinggi lah ni. Sebab apa tau? Sebab dia macam hidup segan mati tak mau. Dia hidup segan mati tak mau ni. Kalau tanya Tok hari ni Tok akan fokus apa tau? Tok akan fokus kat GU. Mana GU tadi Tok tengok? Tok kalau dah tengok tu, Tok ingat je tu GU ni. Tok akan fokus dekat sini, GU ni. Okay, GU ni Tok target kita boleh entry buy kat sekitar sini juga. Dah sampai tu area dia. So ini adalah area yang kita akan tunggu untuk buy. Okay, GBP US dollar. Gold nak jadi apa hari ni Tok? Tok dah bagi video dekat dalam channel. Awak boleh pergi tengok sekarang. Ni, dekat dalam ni Tok dah bagi. Awak boleh pergi tengok. Mana? Ni. Tok dah bagi dah. Boleh pergi tengok. Cantik Fibo Tok. Biasa je. Alhamdulillah. Okay guys, kat sini. Korang memang tak nak masuk dah Okay, so ini penceritaan dia lah. Kalau korang tanya Tok, penceritaan dia. Tengok NU jap. NU ni kalau H4 dah breakout sell macam ni geng, kita tekan sell nak tak? Jom kita tekan sell. Kalau sell ni boleh pergi jauh ni. Kau sikit-sikit tu. Sekejap, sebelum kita nak tekan sell, kita check TP dulu kat mana. TP dia kalau tengok kat weekly ni tak ada TP lain tau. Memang sini je TP dia. Kalau TP weekly. Okay, kita ambil last area sini. Jauh mak ni. 60 pip. Okay lah. Risk. Kita kira sekejap risk. Cantik Fibo tu. UJ tak sekolah apa aku? Yo, jom tu. Relax dulu. Kita nak masuk nanti. Kita masuk kejap lagi. Dia news pukul 10-an. Kita masuk pukul 9.30 ke 9.40 ke okey lah. 9.50 ke okey lah. Itu timing-timing yang korang boleh riki-riki untuk masuk lah. Untuk NU NU kita cari sell kejap lagi. NU kita cari sell lagi 60 pip. TP tak jauh. 60 pip je kan. 60 pip je. Kalau masuk lot 2, kalau 100 pip dah 2k. Kalau 2k
Cuk 25. Okey 5% lah tu. Tu kalau banyak sangat ni maksudnya data tu mix ke? Bukan, dia bukan macam tu. Dia kena tengok benda tu. Benda tu terlampau subjektif kalau tanya tu. Dia kena tengok mana yang paling kuat. News mana yang paling penting. Priority dia dekat mana. Mana yang boleh menggoncangkan ekonomi negara. So itulah yang korang kena alert dulu. Yang ni pun untuk nampak as a news tau. As a setup juga sebenarnya ni. GBP CHF untuk nampak as a setup buy buy setup juga GBP CHF sekarang. Sebab sekarang ni dia dah main dekat area sideways. Kalau kita pergi dekat H4 dia dah ada breakout buy. So bila dah ada breakout buy, korang boleh alert dekat sini. Kalau macam tu tak akan tarik Fibo daripada sini sampai atas ni lah. Okay. So dekat sini dia dah sampai dekat area POI kita. H4 dia dah sampai dekat area POI. Tu akan tunggu dekat H1. So H1 ni untuk just tunggu lagi satu confirmation. Okay, Tok tunggu lagi satu confirmation dia berlaku. Dah settle confirmation tu, Tok akan tekan buy lah. Macam tu. So ni untuk GBP CHF. GBP CHF. Okay. Okey, soalan guys, soalan. Ada tak soalan yang nak bertanya? Siapa ada soalan nak bertanya, silakan sekarang. GU bos, GU untuk target untuk buy. Tapi sebab buy mungkin petang ni kot. Buy petang ni ada GBP punya news kan. Ada news GBP petang ni tau guys. Petang ni ada news GBP. So Tok jangkakan dekat situ lah. Baru dia boleh membuat kenaikan. Untuk GBP US dollar ni Tok menjangkakan kenaikan dia petang inilah. Petang ini baru akan ada kenaikan untuk GBP US dollar. Ada macam mana kalau nak join? Dia bukan grup VIP, Tok ada community sahaja. Okay, Tok ada community sahaja. Sebab tu tak nak kata VIP bukan. Sebab apa tau? Sebab dalam Tok punya tu tak ada signal. Tok tak ada bagi signal. Okay, sebab macam Tok katalah, no point untuk bagi signal. Kita bagi zone, then korang entry sendiri. Tok lebih suka macam tu. Kalau korang nak yang macam tu adalah. Tu GA masih trend buy ke? GA masih trend buy. Okay, siapa yang rasa nak join community tu, okay, nak join community dengan Tok, nak lepak dengan Tok sekali, korang pergi dekat sini, korang PM cucu Tok. Lepak dengan Tok, jom. Tok 87 pup satu kali. Okay, korang boleh PM terus. Tok untuk currency biasanya target TP berapa pip untuk intraday? Kalau Tok macam 30 ke 50 pip just nice lah. 30 ke 50 pip just nice. Okay, EU Tok, EU masih lagi sell rasanya. Betul lah, EU masih lagi sell. EU pun jangkaan tu dia meneruskan perjalanan ke bawah lagi Sampai bawah ni ada lebih kurang dalam 50 pip lagi ke bawah. Boleh usah-usah tu 50 pip lagi ke bawah. 53 pip lagi ke bawah. Boleh usah-usah. Kelvin Killer Market. Hai, homestay ke Tok duduk tu? Villa. Euro NZD Tok nampak dia nak naik lagi. So kalau Euro NZD nak naik, NU Junam tu normal lah. Okay guys, soalan. Ada tak soalan? Siapa yang belum follow Tok, pergi follow sekarang Cukupkan dekat Tok sekarang guys, sekejap. Allah. Cukupkan dengan Tok sekejap sekarang, button follow. Okay, tekan button follow sekarang. Dah tekan button follow, pergi dekat profile TikTok Tok dengan pantas. Tekan link 3 Tok, terus tekan full syllabus dengan Tok. Tekan full syllabus dengan Tok, terus tekan button join. Okay, liquidity ni apa benda? Okay, jap, Tok nak tunjuk kat korang liquidity. Korang kena faham liquidity ni. Macam mana korang nak tahu dekat price tu ada liquidity atau tidak? Bahasa mudah dia lah, paling mudah lah Tok simpulkan Kalau korang nak tahu ada liquidity atau tidak, liquidity ni maksud dia apa? Duit. Ni lah liquidity. So macam mana korang nak tahu liquidity tu ada dekat mana? Dia akan berada dekat support dan juga resistance. Yang macam mana tu? Yang macam ni. Dekat sini akan ada liquidity, kat sini akan ada liquidity. Tok, kalau liquidity pool macam mana? Okey, yang ni pun boleh jadi liquidity juga.
So dekat atas ni semua ada duit, bawah ni semua ada duit. Okay, so bila dah ada liquidity, kerja harga ialah kejar duit. Dia akan kejar duit. Contoh, tengok betul-betul dekat sini ada duit, pump, dia ambil duit. Dia create, dia buat duit lagi, turun lagi. Ada duit lagi, collect duit. Collect duit. At the end of the day, sini semua dah kosong, tak ada duit. That's why dia boleh pecah. Ada orang main game dekat belakang tu? Bukan orang main game. Tu bunyi alam. Bunyi alam. So inilah kita panggil dia sebagai liquidity. Price turun, naik. Atas ni liquidity, bawah ni liquidity. Kalau kita panggil dia sebagai liquidity swap, apabila duit ini diambil. Stop. Dia diambil, dia pecah balik. So inilah liquidity swap, LQS. Okay, LQS. Itulah liquidity swap. Semalam 8 candle setup invalid ke? Dekat mana Faris? Tu tak tahu, otak tak tengok. Dekat mana tu? Tok, berapa jam untuk tengok chart dalam masa sehari? Macam tu 3 ke 4 jam Maksimum 5 jam Tu maksimum. Gold, rasanya invalid tu. Rasanya Pak Din mana tu? Pak Din Tok bagi dia tidur. Tok suruh dia tidur jap. Kejap lagi kita nak start kita punya program ni. Pukul 10 kita nak start kita punya program. So Tok pun tak nak live lama-lama sangat. Kejap lagi Tok nak end dah ni. Dah sejam kan Tok live kan. Sebab tu Tok tunggu soalan daripada korang ni. Korang tak nak live lama-lama sangat. Kejap lagi Tok nak end dah ni. Dah sejam kan Tok live kan. Sebab tu Tok tunggu soalan daripada korang ni. Korang tak bagi Tok bagi dia buat tidur ke? Tok boleh tak explain pasal invalidation? Invalidation ni, okay good. So bila kita bercerita tentang invalidation, korang kena faham apa maksud invalidation ni. Invalidation ini bermaksud ialah invalidation. Apa maksud invalidation? Maksud invalidation ini apabila berlaku, Tok semalam banyak orang buy. Bukan, buy tu tak salah, cuma tempat yang korang buy tu. Okay, tempat yang korang buy tu. Tok pun buy juga. Tok buy, tapi tempat dia tempat yang betul. Itu je perbezaan dia. Guys, korang tengok ni. Semalam Tok buy. Okay, video semalam Ini video semalam. Gold plan spike for news. Okay, target buy dekat mana? Area 1896, 1893. Itu. Kenapa price gold naik tak lepas 1911? Bukan Tok dah borak ke dekat dalam ni? Tok dah tunjuk dekat dalam ni kenapa dia tak boleh pecah kat sini. Okay, Tok dah tunjuk dekat dalam ni kenapa dia tak boleh pecah. Korang kena pergi tengok sekarang. Okay, pergi tengok ni. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, Tok tak faham kenapa direction turun tapi masih ramai orang buy. Kadang-kadang benda macam tu awak tak payah faham pun Siti Salma. Sebab apa awak tak faham? Sebab kalau awak faham nanti awak ikut. Kalau awak dah nampak price tu nak turun, awak fokuslah sell. Itu lebih baik. Lebih baik. Okay. Dia ada explanation dia. Kenapa kenapa harga dia turun, orang duk cari buy. Ada explanation dia. Cuma kesilapan dia, mungkin orang yang bercerita itu dia tidak faham konsep sebenar. Konsep sebenar buy waktu turun. Waktu turun tu boleh tak kita nak buy? Boleh sebenarnya. Kalau kita ikut teori market structure, memang kita akan buy sewaktu dia turun. Maksudnya kalau dia tengah turun ni kita akan buy sebab kita nak ambil the lowest price. Kesilapan dia ialah apabila kita tak faham dekat mana lowest price sebenar. Dan expectation kita ni kita tak boleh nak jangka. Benda tu. Okay, itu dia punya problem. Sebab tu Tok kata, kalau you nak buy waktu price tengah turun, boleh tak? Boleh, dengan syarat you buy pada waktunya, you buy pada tempatnya. Itu benda yang paling penting. Sama juga, yang terbaik ialah korang buy apabila price mula untuk naik dan korang sell apabila price mula untuk turun. Itu yang paling baik. Okay, tak tahu kat mana support nak buat. Kita memang takkan tahu kat mana support tu akan buat. Sebab tu bila kita nak trade news, kita kena identify dua benda tadi. News apa kita nak trade,
berapa range dia. Benda-benda tu kena tahu. Bila kita dah tahu, kita boleh target, kita boleh expect daripada mana? Daripada SNR terhampir yang logik. Yang logik. Kalau nak cerita, mungkin semalam korang tengok lah kan, Tok tak tahulah, mungkin semalam korang ada nampak orang bagi zone. Okay guys, gold kita tunggu dekat sini untuk sell. Ini time frame daily guys, ini time frame daily. Dan news semalam, kalau dia nak naik sampai zone ini, lebih kurang 300 pip. Logik atau tidak guys? Kalau tanya tu, tak logik. So bila tak logik, automatic lah zone itu dah tak valid lah untuk korang tunggu. Kenalah tunggu benda lain. Simple je lah. Okay, selesai satu bahagian dekat sini. Macam mana kita nak... ni dia turun Dia kalau dia turun sekarang, dia memang kentut lah. Kita nak tekan sell ni. Tapi tak apa, kita relax. News ni kejap lagi ni banyak. Tu nak tekan lot 2 lah. Tekan lot 2 sebelum news. Okay, invalidation tadi kita sambung sikit invalidation. Maksud invalidation ialah tempat dekat mana kalau dia melakukan breakout ataupun dia touch tempat tu, automatic setup tadi, kalau dia buy dia jadi tak valid, kalau dia sell dia jadi tak valid. Itu sahaja. Itulah maksud invalidation. Dan biasanya invalidation ini ialah di mana zone SNR terhampir. Kita nak buy kat sini ataupun ini zone buy kita. So invalidation dekat mana? Sini invalid. Ada news apa kejap lagi? Ada news NZD. News NZD. Ada news NZD. Okay. Tok bagi tips tangan laju macam cucu Tok macam news semalam. Tips dia lah kena training. Kena training. Okay, kena training. Nak join masuk NZD tu. Lihat lu, NZD news pukul 10 kan? NZD news pukul 10. Santai-santai lu, santai-santai. Okay guys. So Tok rasa itu saja untuk live kita pada pagi ini. Kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Okey guys, kita bagi tahu intake untuk PC bulan depan dah terbuka untuk 2 orang sahaja. Siapa yang nak boleh PM cucu terus. Daripada tu itu sahaja. Terima kasih untuk semua. Gerak lu gang Papa Roger. Assalamualaikum.